Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya Khair Zarif Afindi bawakan anda Buletin UKAS edisi tengah hari 10 Mei 2020. Berita utama. Lokasi kedua operasi pengesanan kes aktif ACD di Sarawak telah dilakukan di Kampung Tabuan Lot, Kuching berikutan keberkesanan mengesan 3 kes positif di lokasi pertama iaitu Taman Uni Garden dan Taman Desa Ilmu, Kota Semarahan pada April lepas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas turun padang menyaksikan sendiri operasi kendalian Kementerian Kesihatan yang bermula pada jam 8.30 pagi hingga 5 petang pada Sabtu dan melibatkan 423 kediaman. Mengapa kita memilih kawasan ini? Di kampung ini ada one victim that passed away. Dia rumah tidak jauh dari sini, dari Dewan ini. And then there is another case which we have not been able to link to any cluster. So we worried that there may be some cases which has not been detected, and therefore the program this morning is doing active case detection. Bercakap kepada media selepas melawat pusat saringan COVID-19 di kawasan berkenaan, beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memaklumkan bahawa seramai 171 petugas Jabatan Kesihatan Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia terlibat dalam operasi tersebut. Our team will go house to house also, and they were invited to come here to do the testing. We have found that the earlier active case detection is very useful. If we have not done the active case detection, that positive cases may, because some of them doesn't have symptom. So they may be moving around, and moving around means spreading the diseases around, and that will be a problem to him, to his family and to the society. Turut sama dalam lawatan tersebut ialah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ik Pahon Joik. Berita seterusnya. Penularan wabak COVID-19 di Malaysia dan pelaksanaan PKP pada 18 Mac lepas telah menyebabkan negara dan negeri terkesan dari segi ekonomi dan sosial. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul berkata situasi tersebut benar-benar menguji pengurusan serta kawalan sistem kewangan dan ekonomi sesebuah negeri itu kukuh dan diurus dengan cekap atau sebaliknya. Sejak dari hari pertama PKP dikuatkuasakan, Ketua Menteri telah memberi petunjuk bahawa Kerajaan Negeri Sarawak bersedia memberi bantuan kepada seramai yang boleh mengikut kemampuannya. Setakat ini, Kerajaan Negeri telah mengeluarkan pembelanjaan tidak kurang dari 1.45 bilion ringgit dalam bentuk insentif kepada setiap individu anak Sarawak yang berkelayakan serta meringankan beban mereka yang terjejas. Jumlah ini tidak termasuk kos sebanyak 16.4 juta ringgit untuk skim bantuan makanan. Beliau berkata demikian dalam kenyataan medianya sebagai mengulas pengumuman bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 3.0 oleh Ketua Menteri pada Sabtu. Secara keseluruhannya tanpa menggunakan dana simpanan, telah terbukti Kerajaan Sarawak mampu menjalankan tanggungjawab sebagai penyumbang utama kepada pelbagai bantuan jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Berita berikutnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas Muhammad Razi Sitam bercadang untuk mengemukakan usul pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak JPS Betong bagi menyelesaikan masalah banjir didebak kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg. Menurut Muhammad Razi, usul berkenaan juga telah beliau kemukakan kepada Timbalan Ketua Menteri sebelum ini. Memang dia ada mengemukakan proposal bagi penyelesaian masalah banjir di Kampung Melayu Debak dengan ada tiga option lah. Option pertama dengan kos 10 juta ada konsep-konsep yang dapat dilaksanakan, 30 juta ada konsep yang dapat dilaksanakan, dan satu lagi cadangannya
40 juta dengan pembinaan kanal kawasan sebelah darat seberang sungai, termasuk juga memotong tanjung sungai di Kampung Bungi dan mendalamkan parit yang sedia ada di kampung. Dan saya bercadang nak mengemukakan tu direct dengan CM lah, kali ada dapat lebih keutamaan. Beliau berkata demikian kepada UKAS selepas meninjau keadaan banjir di Kampung Babu, Kampung Bungi dan Kampung Lalang Debak di Debak pada Ahad. Tambah Razi lagi, sebagai penyelesaian jangka pendek, pihak JPS Betong akan membesarkan 4 buah parit dalam kampung berkenaan. Pengumuman BKSS 3.0 oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg pada Jumaat telah disambut baik rakyat Sarawak termasuk pengamal media di seluruh Sarawak. Pada pengumuman itu, Datuk Petinggi Abang Jo telah mengumumkan inisiatif sebanyak RM1,500 kepada 500 pengamal media di Sarawak sebagai menghargai pengorbanan yang telah dilakukan sepanjang membuat liputan COVID-19. Wartawan utusan Borneo Limbang Lawas, Mastura Ismail berkata, selama 12 tahun berkhidmat sebagai wartawan, inilah kali pertama Kerajaan Sarawak memberikan inisiatif kepada media dan ianya cukup bermakna kerana turut sama bekerja di barisan hadapan. Ia merupakan satu bantuan pertama kali diberikan oleh Kerajaan Sarawak kepada media termasuk di Limbang. Ia merupakan satu bantuan yang menunjukkan bahawa Ketua Menteri kita iaitu Datuk Petinggi Abang Johari Tun Abang Openg amat menghargai sumbangan peranan media khusus yang juga merupakan petugas barisan hadapan yang berdepan risiko sama dengan para petugas barisan hadapan yang lain. Beliau berkata demikian ketika dihubungi menerusi panggilan video bagi mengulas inisiatif kepada media seperti yang diumumkan Ketua Menteri dalam sidang media khas Bantuan Khas Sarawak Kusayang pada Jumaat. Bagi Ling Ling, wartawan dari Sinchiu Deli, Sarawak di Limbang Lawas, beliau mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Ketua Menteri atas pemberian inisiatif tersebut yang dilihat tepat masanya yang turut sama bertugas di barisan hadapan semasa PKP. Ribuan terima kasih Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari menjaga pengamal media di Sarawak telah mengumumkan kasih wang bantuan one-off RM1,500 pada masa COVID-19 ini. Media juga sebagai frontliner berhadapan membuat liputan masa COVID-19 ini. Terima kasih sebab tidak lupa kebajikan pengamal media. Sekali lagi, terima kasih Kerajaan Sarawak. Beralih kepada laporan mengenai bantuan bekalan makanan. Penduduk di kawasan Dun Telian, Balingian dan Dalat di bawah kawasan Parlimen Muka telah menerima sebanyak 3,733 bungkus bekalan makanan bantuan khas Perdana Menteri. Bantuan tersebut diserahkan kepada penduduk oleh Ahli Parlimen Muka, Datuk Hanifah Hajar Taib di Muka pada Sabtu. Ia termasuk penduduk daripada 12 kampung dan 2 kawasan penempatan di Dun Dalat yang menerima 1,578 bungkus bekalan makanan tersebut. Penghulu Peter Lai Sako dari kawasan Kekan Proper, Kekan Seberang, Kut Tengah dan Kut Muara menyifatkan bantuan tersebut amat bermakna kepada penduduk kampung untuk meringankan beban mereka dalam situasi sekarang. Mengucapkan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri atas sumbangan dan juga kepada yang berhormat YB Hajar Hanifah atas segala sumbangan food basket kepada semua penduduk kampung Kekan, dan semoga bantuan ini boleh meringankan, sekurang-kurang meringankan bebanan ataupun beban kepada warga penduduk kampung Kekan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Beliau berkata demikian semasa pengagihan bantuan tersebut di Muka pada Sabtu.
Sementara itu, Ketua Kaum Medong Hulu, Kim Bolt, melahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih di atas bantuan kepada penduduk kampung tersebut. Ketua Kaum Medong Hulu, terima kasihlah bagi pihak kami ke YB Datuk Raja di Peliman. Jadi terima kasih tidak lah. Perdana Menteri jawab terima kasih lah dengan menerima sumbangan makanan baik 2 lakau itu nggak tahu lah ikut di Kubau. Okey, kedua sampai baik belum atau 10 bungkus sampai 7 bungkus kawan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan sedikit perkongsian bersempena dengan sambutan Nuzul Al-Quran 1441 Hijrah. Sekian bersama saya, Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Selamat menyambut Nuzul Al-Quran kepada semua umat Islam di Malaysia dan selamat Hari Ibu. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.